Hai, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi kita kembali hari ini untuk belajar mengenai subjek ekonomi tingkatan 5, bab 1. Baiklah, dalam video sebelum ini, cikgu telah ajar mengenai ekonomi dan kerajaan part yang pertama, yang mana dalam ekonomi terdapat 3 peranan kerajaan, iaitu kerajaan sebagai pengeluar dan majikan, untuk mencapai objektif makroekonomi negara dan juga untuk mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Dua objektif telah cikgu ajar dalam video sebelum ini dan dalam part yang kedua ini cikgu akan ajar mengenai objektif yang ketiga iaitu mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Baiklah, dalam peranan ketiga ini iaitu kerajaan mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif, kita kena faham bahawa aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan firma boleh menjejaskan kebajikan masyarakat. Kenapa? Sebabnya yang pertama, melalui aktiviti ekonomi, ia akan mengeksploitasi pengguna. Dia boleh mendorong untuk mengeksploitasi pengguna dan juga yang kedua menimbulkan kesan eksternaliti negatif. Okey, jadi bagaimana eksploitasi pengguna berlaku? Ada dua cara. Pertama, pengeluar meletakkan harga yang terlalu tinggi untuk barang keperluan. Dan yang kedua, menjual barang yang tidak selamat untuk digunakan. Okey, bagaimana pula eksternaliti negatif berlaku? Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan eksternaliti negatif. Eksternaliti negatif merujuk kepada kos luaran yang ditanggung oleh masyarakat selain pengeluar dan pengguna barang itu. Contoh, pencemaran udara. Tengok ni pencemaran udara. Daripada asap kilang, lepas tu pencemaran air akibat pembuangan sisa industri ke dalam sungai. Tengok ni lah gambar-gambar ni. Okay, dalam kes gambar-gambar ini, adakah firma sahaja yang terlibat dengan kesanduaran dia? Tidak kan? Semua masyarakat akan terkena akibat. Okey, contoh macam asap ini, pencemaran. Seluruh masyarakat boleh terkena akibat daripada pencemaran ini dan juga pencemaran seperti pembuangan sampah dan yang lain-lain. Itu kita panggil sebagai eksternaliti negatif. Jadi bagaimanakah cara kerajaan mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif? Ada 3. Secara amnya ada 3. Yang pertama melalui undang-undang dan peraturan. Yang kedua adalah melalui subsidi dan yang ketiga melalui cukai. Kita akan lihat secara terperinci setiap satu cara kerajaan dalam slide yang berikut. Baiklah, yang pertama adalah melalui undang-undang dan peraturan. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan undang-undang dan peraturan? Undang-undang ialah segala peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, Akta Kawalan Harga, Akta Anti Pencatuan. Okey, itu ialah undang-undang. Peraturan pula merujuk kepada segala yang telah ditentukan dan harus dipatuhi. Contohnya aktiviti pembungkusan dan juga pelabelan. Okey, undang-undang ni dia selalunya depannya ada akta. Kalau peraturan pula dia peraturan-peraturan membungkus, melabel dan sebagainya. Okey, bagaimana undang-undang dan peraturan ini dapat membantu mengawal eksploitasi pengguna dan juga eksternaliti negatif? Okey, kita lihat terlebih dahulu eksploitasi pengguna. Okey, kerajaan akan isytiharkan sesetengah barangan penggunaan asas sebagai barang kawalan. Jadi bila kerajaan isytiharkan ada barang penggunaan asas sebagai barang kawalan, peniaga tidak dibenarkan menaikkan atau menurunkan harga barang yang dikelaskan sebagai barang kawalan tanpa persetujuan kerajaan. Contoh barang-barang keperluan asas. Bila kamu pergi hypermarket ke, pergi masuk kedai runcit ke, macam gula, tepung. Adakah harganya sangat jauh berbeza? Tidak. Okay, contoh macam gula, RM2.85. Maka kedai yang lain pun akan RM2.85. Sebab kenapa? Gula adalah barang kawalan. Yang mana tidak boleh dinaikkan harganya sesuka hati. Kalau kamu dapati harga yang berbeza, boleh buat laporan kepada Kementerian
kepenggunaan. Okey, jadi mereka akan disiasat sekiranya mereka meletakkan harga yang berbeza. Okey, jadi perkara ini dapat mengawal eksploitasi pengguna. Contoh macam sekarang minyak plastik ya. Minyak dalam plastik itu yang selalu orang beli. Okey, kalau tidak diletakkan harga kawalan, sebab sekarang dia susah mau dapatkan minyak plastik itu, bila susah mau dapat, kemungkinan besar penjual ataupun kedai akan menaikkan harga. Tapi sebab ada akta kawalan harga, maka mereka tidak dapat mengeksploitasi pengguna. Harga perlu diletakkan mengikut harga yang diberikan oleh pihak kerajaan. Okey, bagaimana pula mengawal externality negatif? Ia dikawal melalui aktiviti pemberian lesen, yang mana firma yang tidak mematuhi peraturan boleh dihentikan operasi dan ditarik semula lesen. Okay, kerajaan menentukan kawasan perindustrian, kawasan perumahan, kawasan industri berat dan kawasan industri ringan untuk kurangkan kesan pencemaran kepada masyarakat. Kalau kerajaan tidak buat akta mengenai alam sekitar kan, sesuka hati firma untuk melakukan pencemaran. Kalau sekarang kalau dia buat, firma buat, maka mereka boleh dihentikan operasi dan juga ditarik semula lesen. Jadi itu dapat mengawal externality negatif. Sekarang kita lihat pula subsidi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan subsidi? Subsidi ialah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada suatu perniagaan atau sektor ekonomi untuk menstabilkan harga barang dan mengurangkan kos pengeluaran. Jadi bagaimana subsidi ini dapat membantu mengawal eksploitasi pengguna? Okay, kita kena faham bila kos pengeluaran meningkat, dia akan menyebabkan firma memindahkan beban kos tersebut kepada pengguna. Melalui subsidi, kerajaan beri bantuan kepada firma, sama ada bantuan mesin kah, bantuan kewangan kah. Bila ini diberikan, kos pengeluaran firma akan berkurang. Bila kos pengeluaran firma berkurang, maka firma boleh mengelakkan harga barang itu dinaikkan. Jadi kita akan dapat harga yang lebih murah. Jadi itu adalah cara kerajaan untuk mengawal eksploitasi pengguna melalui subsidi. Okey, bagaimana pula kerajaan mengawal externality negatif? Pemberian subsidi boleh menggalakkan pengeluaran sesuatu barang atau perkhidmatan serta sesuatu teknik pengeluaran. Contoh penggunaan kaedah yang mesra alam. Memerlukan kos pengeluaran yang tinggi pada permulaan, jadi kerajaan boleh berikan subsidi. Contoh macam teknologi hijau kan. Kalau negara-negara barat sudah banyak melaksanakan operasi perniagaan menggunakan teknologi hijau yang mana ianya mesra alam. Kurang menyebabkan pencemaran, tapi untuk kita mulakan dengan teknologi hijau itu kosnya sangat tinggi. Jadi kerajaan boleh berikan subsidi untuk penggunaan teknologi-teknologi tersebut dan secara tidak langsung ia membantu untuk mengawal externality negatif. Baiklah, kita pergi ke cara ketiga iaitu cukai. Jadi cukai ini merupakan satu mekanisme yang mengumpulkan hasil daripada individu atau syarikat dan entiti lain untuk membangunkan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan awam demi kesejahteraan rakyat. Bagaimanakah cukai mengawal eksploitasi pengguna? Pengenaan cukai menyebabkan pertambahan kos pengeluar sehingga jumlah penawaran firma merosot. Okey, cukai ini selalunya dikenakan ke atas barang yang membahayakan kesihatan seperti minuman keras dan rokok. Bila untuk barang-barang yang boleh eksploitasi pengguna ini, cukai dikenakan dengan tinggi supaya kurang dibeli. Okey, untuk sebab harganya akan jadi mahal. Kedua ialah untuk mengawal externality negatif. Melalui cukai, kerajaan akan mengenakan cukai ke atas barang dan perkhidmatan yang membawa kepada pencemaran alam sekitar. Okay, dengan mengenakan cukai, firma akan lebih prihatin terhadap alam sekitar. Okay, mana-mana firma yang menyebabkan pencemaran kepada alam, kerajaan akan kenakan cukai yang lebih tinggi. Jadi, ia dapat mengelakkan firma ataupun mendorong firma supaya tidak melakukan aktiviti yang menyebabkan pencemaran alam sekitar. Baiklah, sekarang kita akan lihat
matlamat kerajaan untuk menjaga kebajikan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran negara, yang mana kita akan lihat hubung kait antara ketiga-tiga peranan kerajaan. Yang pertama, peranan kerajaan sebagai pengeluar. Hubung kaitnya adalah kerajaan akan mengeluarkan barang awam dan barang sosial yang tidak dapat dikeluarkan oleh pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, peranan kerajaan sebagai majikan. Dalam proses menyediakan barang-barang tersebut, kerajaan sebenarnya telah mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat dalam sektor awam supaya masyarakat mempunyai peluang pekerjaan. Ketiga, mencapai objektif guna tenaga penuh. Kadar pengangguran berkurang dan guna tenaga penuh dapat dicapai. Mencapai objektif pertumbuhan ekonomi pula, kemudahan dan infrastruktur yang lengkap dapat menarik pelaburan daripada luar negara untuk masuk ke dalam negara kita. Keadaan ini akan membantu memperbanyakkan aktiviti pengeluaran dalam negara dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, mencapai objektif imbangan pembayaran lebihan. Melalui imbangan pembayaran lebihan, pengaliran masuk wang akan melebihi pengaliran keluar wang. Yang seterusnya pula adalah peranan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Aktiviti pengeluaran yang semakin pelbagai dalam ekonomi memerlukan pemantauan daripada kerajaan agar kebajikan pengguna tidak ditindas dan tidak mengancam kesejahteraan alam sekitar. Kerajaan mengenakan undang-undang dan peraturan untuk mengawal selia eksternaliti negatif, dan yang akhir sekali adalah mencapai objektif kestabilan harga, yang mana kerajaan campur tangan dalam ekonomi untuk mengawal kuasa pasaran supaya harga barang dapat distabilkan. Okey? Itu adalah peranan kerajaan yang ketiga, dan juga apakah hubung kait antara peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow Cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.